Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kerana pada malam ini saya dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu di belakang, kita dipertemukan, kita dikumpulkan, disatukan dengan maksud yang sangat mulia, iaitu tidak ada tujuan dan niat kita melangkah datang itu melainkan semata-mata kita ingin menuntut ilmu. Tidak ada hajat dan tidak ada maksud dan tidak ada tujuan yang lebih mulia dan lebih besar di sisi Tuhan daripada seseorang yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan dia ingin mendengar dan menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, musafir kita, perjalanan kita daripada rumah tadi, walaupun mungkin sebahagiannya daripada qaryah sini, ada nilai di sisi Allah. Dalam kehidupan kita, saya dan tuan-tuan, kita tak dapat elak. Kita mesti melakukan perjalanan dan kehidupan. Bangun pagi, tuan-tuan keluar, sebahagiannya pergi ke pejabat, urusan dan sebagainya. Tetapi kesemua perjalanan yang kita buat itu tidak boleh menandingi perjalanan yang lebih mulia daripada perjalanan kita menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pertemuan dan perkumpulan kita, saya rasa tuan-tuan pun setuju, kalau kita tidak berkumpul di sini, kalau tuan-tuan tidak berada di sini, sudah tentu ada tempat lain yang tuan-tuan akan berkumpul. Mungkin bersama dengan keluarga, mungkin bersama dengan rakan-rakan. Tetapi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fihi. Tidak ada perkumpulan dan perhimpunan, ijtima'. Dalam bahasa Arab dia panggil ijtima'. Dan sebahagian tempat kadang-kadang dia guna ijtima'. Ijtima' ni maksudnya perhimpunan. Kan? Kadang-kadang orang guna istilah ijtima' perdana. Maksudnya perhimpunan perdana lah. Nabi kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada mana-mana perhimpunan dan perkumpulan yang manusia berkumpul di dalamnya. Baitun, di rumah, min buyut, daripada rumah-rumah Allah, kecuali Tuhan menurunkan nazalat alaihim sakinah. Tuhan menurunkan ketenangan. Saya sebut mukadimah ini kerana lama kita tak bersua, lama kita tak bertemu. Di atas kekangan dan halangan,
ada rancangan dan sebagainya, kita tangguh. Malam ini Allah mengizinkan dia berlaku. Mudah-mudahan tuan-tuan, nazalat alaihim sakinah. Allah kata dia turunkan di dalam perkumpulan ini, di dalam himpunan ini, sakinah, ketenangan. Yang manusia hari ini mencari ketenangan. Tuan-tuan yang duduk di pulau ni boleh tengok manusia pergi ke tepi-tepi pantai. Untuk apa? Untuk dia cari ketenangan. Release tension. Dan ramai orang yang sakit hari ini bukan kerana sebahagiannya pemakanan dan sebagainya, tapi ramai manusia yang sakit kerana tekanan. Apatah lagi tuan-tuan yang duduk di negeri yang maju ni, yang semuanya serba beratung. Daripada makan beratung, atas jalan raya beratung. Negeri Darul Beratung. Semua beratung, tension. Kalau sembang orang Penang, semua pening. Dulu Sabtu Ahad saja beratung. Sekarang tak ada hari, lepas-lepas Covid ni tak ada hari dia duk beratung. Dalam kita duk ceramah, dia duk angkat macam terian pula. Macam mana kita nak ceramah ni? Baik tuan-tuan, saya nasihatkan tuan-tuan dan diri saya, marilah dalam hari-hari yang kita tempuh dan kita lalui ini, ambillah kalau 6 hari untuk dunia. Kita ada 7 hari. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, kalaulah 7 hari itu 6 harinya kita duduk, 6 harinya kita berikan untuk dunia, ambillah sehari untuk akhirat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan pilih hari Sabtu ni dalam seminggu ni, inilah kelas ilmu yang kita dapat duduk. 6 hari dah kita bagi untuk dunia, kerja kita, urusan keluarga kita dan sebagainya. Ini yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya duk belek bila kita dah confirm nak mari kuliah, setelah rundingan demi rundingan, tawar menawar, diberikan, kita pun setujulah. Walaupun di saat-saat akhir itu masih lagi masuk tawaran-tawaran tu, kan? Mungkin kerana tak mau bagi cancel. Saya duk belek kita punya, pasal kelas kita dah lama cuti. Saya duk belek balik tajuk apa yang terakhir kita bincang tu. Bila kita belek balik dalam kitab kita Talbisu Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, saya tengok ada satu kebetulan. Tajuk yang kena pada malam ini nampak macam satu kebetulan yang bagus. Apa dia tuan-tuan? Zikru talbisihi alaihim fil hajj. Itu tajuk yang saya tengok dalam kitab itu. Kalau ikut pada nota yang saya note tu, tajuk ni lah. Sebab dalam kuliah yang lepas, kalau kita tengok dalam rakaman dan sebagainya, last kita sebut tentang talbis iblis dalam as-saum, puasa. Lepas daripada dicerita tentang puasa tu, kita masuk kepada apa malam ni tajuk dia? Menyebut tentang talbis iblis kepada orang yang mengerjakan haji. Jadi tuan-tuan, tak kena. Don't worry. Malam ini kita akan tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Jauzi, dua orang yang berbeza. Al-Imam Ibnul Jauzi tokoh lain, Al-Imam Ibnul Qayyim tokoh lain, walaupun ada Al-Jauziyah di situ. Tapi dua orang yang berbeza. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab dia Talbisu Iblis ni tentang
bagaimana iblis menipu, memerangkap, memperdaya orang yang melakukan haji. Kalau boleh kita masukkan umrah sekali. Tuan-tuan, tak kepelik tajuk. Tipu daya iblis, permainan iblis, perangkap iblis kepada orang yang buat haji. Ini orang buat haji ni. Sebab tuan-tuan, kita sedang bercakap tentang tipu daya iblis kepada ahlul ibadah. Bagaimana syaitan itu masuk, menipu dan memerangkap sehingga orang yang melakukan ibadat berasa betul, berasa bagus, sedangkan ia sedang melakukan kesalahan. Itu yang kita nak bincang. Bukan untuk kita menghentam mana-mana pihak, atau bukan untuk kita menilai mana-mana pihak, tidak. Atau bukan untuk kita menghalakan perkara ini kepada orang yang buat haji, tidak. Tetapi sebagai persediaan, persiapan dan peringatan. Yang pentingnya peringatan, supaya kita tak buat benda tu. Seperti mana kata sahabat Nabi Huzaifah. Tuan-tuan kena ingat nama ni, Huzaifah bin Yaman. Orang sebut Huzaifah ibnul Yaman. Tentu ingat nama Huzaifah. Dia kata apa? Dia kata kana nas yas'aluna 'anil khair. Manusia bila jumpa Nabi, apa amalan yang paling baik? Apa amalan masuk syurga? Apa benda yang bagus? 'Anil khair, tentang benda yang baik. Itu orang. Aku tak. Kata Huzaifah, aku tanya apa? Aku tanya Nabi anisyar, benda yang tak baik. Orang tanya Nabi, orang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, amalan apa? Ayyul a'mal afdal? Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Apa amalan yang Tuhan suka? Apa amalan yang kalau kami buat masuk syurga? Kerana mereka nak berlumba-lumba buat amalan itu, supaya mereka masuk di dalam golongan yang berjaya. Aku tak. Aku tanya Nabi, bila aku jumpa Nabi, apa benda yang Tuhan larang, apa benda yang Tuhan tak suka, apa benda yang Tuhan haram, apa benda yang tak elok. Anisyar. Kata dia, makhafatan ayyudrikani. Tuan-tuan, kita belajar tentang benda yang salah, benda yang tak betul, benda yang tak kena, benda yang dilarang, benda yang buruk, kerana kita nak ambil apa yang disebut oleh sahabat Nabi tadi ni, takut-takut ayyudrikani, aku jatuh di dalam perbuatan itu. Kenapa kita belajar benda yang salah? Untuk kita mengenal yang mana betul, yang mana salah. Supaya bila kita kenal yang mana salah, kita boleh mengelak daripada benda tu jatuh. Sebab itu kita selalu doa. Tuan-tuan doa, saya doa. Apa dia kita doa? Allahumma arinal haqqa haqqa. Pertama kita minta Tuhan tunjuk yang betul itu yang mana. Yang kedua, kita bukan sahaja minta Tuhan tunjuk yang betul, kita juga wa arinal batila batila. Kita juga minta dalam doa kita, ya Allah, Kau tunjukkan kepada kami, Kau buka kepada kami apa yang batil. Untuk apa? Kalau yang baik tentu kita nak buat, yang batil untuk kita tinggalkan. Maka tuan-tuan, saya akan sebut apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, apa yang bahaya. Bila saya nak pergi buat haji nanti, tuan-tuan yang nak pergi buat haji, atau paling dekat kita nak pergi umrah, ramai orang nak pergi umrah ni. Jadi kita berhati-hati, takut kita terjatuh dalam benda itu. Apa kata Al-Imam? Qala al-musannif rahimahullah. Kata al-musannif, penyusun dan pengarang kitab kita ni, dia kata apa? Dia kata pertama, orang yang pergi buat haji ni
qad yusqitul insanul farda bil hajj marrah thumma ya'ud la an ridha'il walidain wa hadha khata'. Dia kata yang pertama, ada orang yang berulang-ulang buat haji. Nanti saya akan sebut tentang isu berulang-ulang buat haji ni. First, saya nak tuan-tuan ingat nota ni. Satu, kalau tuan-tuan tanya berapa kali Nabi buat haji, saya ingat semua kita maklum, sepanjang hidup Nabi, Nabi hanya melakukan 1 kali haji. Sekali. Umrah 4 kali. Nabi buat umrah 4 kali dalam 4 perjalanan yang berbeza. 4 kali itu bukan satu trip. Maksudnya pergi kali itu buat sekali, next time pergi pula buat pula sekali, pergi pula nanti tahun bila buat pula sekali, 4 kali. 1 kali umrah 4 kali, 1 kali haji 4 kali umrah. The whole life, sepanjang hidup Nabi, itu fakta. Kata Ibnul Jauzi, ada orang yang berulang-ulang. Artinya haji yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya itu hukumnya sunat. Ini yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tokoh ulama dunia, mengkritik keras orang yang berulang-ulang kali buat haji dan umrah ni dalam buku dia Fiqh Al-Awlawiyat. Tuan-tuan beli buku tu, bagus. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hentam orang yang berulang-ulang kali buat umrah ni, berulang-ulang kali buat haji. Dan saya akan sentuh nanti tuan-tuan, ada sebahagian daripada kalangan manusia yang dia pergi berulang-ulang kali umrah ni kerana apa? Tren nak menghilangkan rasa berdosa. Ini sangat bahaya. Saya tak sebut mana-mana pihak. Ada orang dalam tahun itu dia buat dosa, dia bergelumang dengan maksiat. Hujung tahun dia nanti beli package umrah, dia nanti ajak ustaz-ustaz ni bawa dia pergi macam pergi mandi buang dosa. Hujung tahun, balik bulan 1 pakai tudung, jubah hitam melerek. Bulan 2 tudung ada, jubah tak apa nak ada. Bulan 3 dia telanjang balik. Bulan 4 telanjang, 6 telanjang, 7 telanjang, sebelah terbang pergi tangkap 2-3 keping gambar, balik mai. Realiti. Kalaupun bukan di Malaysia, mungkin di Madagaskar, Mogadishu dan sebagainya. Tapi ini kenapa? Seolah-olah you all pergi nak buang dosa, nak cuci dosa, balik nanti kita buat balik. Dan sebahagian pihak pula dekat-dekat nak mengundi. Bukan, silap. Bukan dekat-dekat nak mengundi. Dekat-dekat nak raya haji, dia pergi tegak gamak dekat Kaabah. Allah. Maka segala penyelewengan, segala kejahatan yang dia buat, suci hanya dengan sekeping gambar di depan Kaabah. Apa nilai ibadat di sisi manusia? So kita sebut ni. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, di mana keutamaan manusia? Sedangkan benda-benda yang dia pergi buat 2-3 kali itu pula sunat saja. Sebab itu kita kadang-kadang tertanya-tanya, berapa ramai orang yang wajib belum dapat giliran, tetapi berapa ramai orang yang sunat boleh pi kali yang ketiga, yang keempat. Apa sistem dia pakai ni? Sedangkan ramai lagi yang wajib-wajib ni, yang sepatutnya didahulukan. Tiba-tiba yang wajib, yang kali pertama haji Islam, dia panggil haji Islam, tak keluar-keluar. Tiba-tiba haji yang duk selam boleh pergi 2-3 kali. So tuan-tuan, keutamaan, prioriti.
Saya tak bercakap soal pembimbing tu, soal ustaz. Dia kata ustaz pun bukan 3-4 kali pi. Dah lah, kita faham lah, bukanlah kita nak defend. Dah lah, oh dia kata geng dia defend. Tak. Depa pi tu pembimbing. Depa pi tu untuk jadi mutawih, ajak orang ada keperluan lah. Ni yang tak ada keperluan ni. Nanti kita makan si kanak, nanti saya sembang yang off record lah. Yang ni pasal live tak boleh sembang. Sikit-sikit cukup. Tapi saya nak sebut, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, ramai lagi orang susah-susah ni. Ramai lagi orang melarat ni. Ramai lagi anak-anak yang tak boleh belajar ni. Ramai lagi janda-janda yang ditinggalkan suami ni. Ramai lagi yang tepi-tepi rumah yang tak terbela ni. Tiba-tiba kita terbang dengan bangganya, habis ratusan ribu dengan pakej-pakej mewah. Kita rasa kita telah beragama, sedangkan ini yang dituntut. Yang ni wajib. Sebab itu kita bimbang tuan-tuan. Saya sangat bimbang. Saya sangat takut. Bukan saya kata kat siapa-siapa. Kata pada diri saya sendiri. Kita bimbang, kita takut. Ibadat kita hanyalah syok sendiri. Kita balik dengan kepuasan. Ramai orang tak boleh pi. Ramai orang bertarung. Ramai orang kena tipu. Ramai orang yang bergolok gadai nak pi. Ramai orang yang merayu-rayu tak pi. Tiba-tiba dia kata, saya tahu ni, saya boleh pi. Kita tanya, Datuk Haji, kali ke berapa? Saya pun tak ingat dah ustaz. Tak ada makna. Kerana Tuhan itu bukan hanya ada di Mekah. Tuhan itu bukan hanya ada di Padang Arafah. Maka sebab itu Ibnul Jauzi kata, nombor 1, note, dia kata apa? Dia kata ada orang yang pergi haji dalam keadaan la'an ridha'il walidain. Dia tak redha ibu ayah dia, tak redha. Mungkin ada sebab-sebab. Hatta tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan bacakan hadis. Satu orang main nak jihad ni, nak pergi perang dengan Nabi lah, bukan perang tak tahu Allah ni, pergi perang dengan Nabi. Nabi tanya apa? Nabi tanya, ahayyun walidak. Nabi tanya dia, mak dengan ayah hang hidup tak lagi? Dia kata, na'am ya Rasul, hidup. Fafihima fajahid. Hang pi balik. Hang pi balik. Ni nak pi perang ni. Nabi kata, hang pi balik. Hang pi jaga mereka. Hang tak payah duk kalut nak main perang. Besar. Nabi ajak prioritas. Nabi ajak keutamaan. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, berapa ramai manusia yang dia pergi ke Mekah, yang dia buat haji dalam keadaan dia tak dapat redha mak ayah dia. Mungkin kerana mak ayah dia minta nak bantu apa ke, mungkin mak ayah dia sakit ke apa ke. Jadi Ibnu Jauzi kata apa? Dia rosak pada keutamaan. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa lagi? Dia kata redha mak bapak bagi clear, bukan redha bini. Ada orang dia nak pergi Mekah pun dia tanya bini dia, "Kita boleh aku pergi?" Dia tak payah pergi kot. Redha mak bapak ni besar tuan-tuan. Pasal itu dalam hadis Nabi kata, redha Allah itu redha apabila mak bapak kamu redha. Wasakhit Allah, dan Allah itu marah. Tak kiralah bagus macam mana pun. Juraish dalam Bukhari, bagus tu, bukan orang sembarangan, wali. Tapi apa dia? Allah marah kat dia sebab mak dia marah. Berapa ramai orang yang sedang menangis berwukuh di padang Arafah. Berapa ramai orang yang teriak di padang Arafah. Berapa ramai orang yang bersyukur berada di padang Arafah. Berapa ramai orang yang berlari sa'i, tapi dalam keadaan dia melukakan hati mak bapak dia. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung. Yang ni lagi reality. Dia kata apa? Wa rubbama kharaja wa alaihi duyun au mazalim. Dia kata
wa rubbama kharaja linudhah wa rubbama hajja bimalin fihi syubhah wa minhum man yuhibbu an yutalaqqa wa yuqal al-hajj. Dia kata berapa ramai orang yang pergi haji, kita tambah pergi haji, pergi umrah dalam keadaan dia tak bayar hutang. Dia duk pergi, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, orang mati syahid pun tak diampunkan dosa hutangnya. Sebab itu orang yang di kalangan fuqaha, mereka bincang tentang hutang ni. Kalau ada orang hutang boleh pergi tak? Saya secara ringkasnya sebut apa yang disebut oleh ulama. Mereka differentiatekan, mereka bezakan antara hutang yang urgent dengan hutang yang berjadual. Pasal kalau kita nak baca tak ada hutang baru boleh pi. Saya ingat mati, hidup balik pun tak boleh pi. Habis hutang kereta, sambung hutang rumah. Habis hutang rumah, sambung hutang apa? Hutang ni, hutang. Tak boleh pi, Ustaz. Pasal apa tak pi? Hutang. Tapi tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Ibnul Jauzi ni apa? Dia mendahulukan haji, yang mana haji itu disyaratkan apa? Istita'ah. Dalam keadaan dia menafikan ni, orang yang dia berhutang ni, dia kena pergi bayar hutang dulu, baru hang pergi haji. Dia kata, saat lagi kalau saya bayar hutang, habis duit saya. Habis, hang masuk kategori apa? Tak mampu hang duk sengap lah. Puasa Arafah di rumah. Salih tuan-tuan. Sebab itu Ibnu Jauzi kata, kalau satu orang pergi Mekah dalam keadaan dia tak bayar hutang, dia lari daripada bayar hutang, dia kena talbis iblis. Dia kata, tak apa, saya bukan nak pergi buat jahat, saya nak pergi Mekah. Depa ni biar pergi ya, lepas-lepas ni saya bayar. Tak boleh. Itu wajib. Itu hak orang. Sedangkan Tuhan tak ampun dosa yang berhubung dengan orang, yang berkait dengan orang. Tuhan tak masuk campur. Sehingga Nabi kata, kita bimbang tuan-tuan, dia punya haji muflis. Kan Nabi tanya, mal muflis? Sahabat kata, malla dinar wala dirham. Siapa yang tak ada duit? Nabi kata, tak, bukan soal duit. Orang yang datang, orang yang datang dengan salat dia, dengan haji dia, dengan puasa dia, lepas tu waqad qadhafa hadha waqad syatama hadha, dia buat kawan tu, dia buat kawan ni, dia maki kawan tu, dia kata kawan ni, dia hutang kawan tu, ambil bayar. Hari itu yaumul la yanfa' mal wala banun. Pasal itu tuan-tuan, ada keutamaan. Tuan-tuan nak pergi umrah, settle dulu apa yang patut. Kalau ada hutang-hutang, pergi tanya dia, aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji, aku ada hutang dengan hang. Hang nak bagi aku tempoh ke atau hang suruh aku bayar dulu? Tak apalah, hang nak pergi umrah, aku pun faham. Hang pilah, balik nanti hang bayar. Okey. Kalau pergi haji pun tak boleh kalau ada hutang. Pergi umrah pun tak boleh kalau ada hutang. Kalau pergi Feringgi, lagi tak boleh ya. Tak bayar hutang, tentu pergi tangkap gambar, hak roh. Pergi tangkap gambar, Shangri-La. Yang kita bagi hutang dekat dia duduk di kampung, tak boleh pergi, tak ada duit. Apa cerita Jadi kalau tuan-tuan ada hutang nak pergi berjalan, jangan buh dalam Facebook. Itu nasihat saya. Faham tak? Baik. Okey. Dan dia kata lagi, ada juga orang yang pergi haji dalam keadaan bimalin fihi syubhah. Dalam keadaan apa? Harta dia ada syubhah. Tuan-tuan, orang yang pergi haji dengan duit haram, duit yang syubhah, Allah Ta'ala tak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tuhan itu maha baik. Dalam riwayat Muslim, dalam sahih Muslim, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala itu maha baik. Dia tak terima melainkan daripada jalan dan saluran yang baik. Mungkin pakaian kita megah dengan ihram putih, kan? Berada di padang keampunan Allah Arafah, di hari yang Tuhan keluarkan paling ramai manusia daripada neraka, tetapi dia bergelumang dengan wang haram, duit tipu orang. Tu pasal tu saya kata scam yang paling teruk sekali, scam orang pergi berhaji tu, kan?
Sebab itu kita tak nilai orang, kita tak hukum orang, kita nak cek harta kita. Kita tak perlu dengki lah. Tuan-tuan tak perlu hasad, tuan-tuan tak perlu dengki, dan tuan-tuan tak perlu nak rasa apa-apa kalau tuan-tuan tahu dia pergi haji tu dengan duit yang tak betul, dengan duit haram, dengan duit syubhah, kerana tidak ada nilai haji tu. Walaupun orang panggil dia haji pada pandangan manusia, tapi tidak pada pandangan Allah. Sebab itu biar kita lambat, susah, dengan titik peluh yang halal. Kalau sampai takdir Allah kita sampai ke hujung nyawa, kita mati, tak boleh buat, tak cukup duit, ada duit sikit pasal guna, sesak, tak apa, Allah Ta'ala tahu. Dia tahu aku ni bukan nak mengekor sangat, tapi aku harap kena sekali bila nak pergi haji. Tak payah ha. Tak payah. Tak payah. Setengah-setengah orang kadang-kadang dia jadikan haji itu sebagai macam money laundering. Nak cuci duit. Bukan cuci duit lah, arti kata akta cuci duit tu tak. Kadang-kadang buat jahat. Dia macam tuan-tuan, dia tak, dosa kita kena duit yang haram kita tak boleh guna, dan kita juga tak boleh cuci. Setengah orang bagi fatwa bodoh. Dia kata duit itu kita pun masuk bank Islam, baru kita jolok. Jadi duit apa? Duit Islam. Setengah orang dia buat dosa, dia mai bagi kat masjid. Buat jahat, beli pisang mai letak kat masjid. Dia rasa okey ya. Itu sebahagian orang yang, saya bukan kata semua, sebahagian pihak kadang-kadang cari budak tahfiz, jamu budak tahfiz, baca doa sikit apa semua, dia rasa apa yang dia buat itu selesai. Tuan-tuan yang pihak masjid ambil lah kan. Ada satu masjid dia kata toke nak bagi, toke Cina nak bagi korban, lembu korban. Dia nak bagi, boleh lah. Saya tak tahu ke tuan-tuan, tapi ada soalan dia bertanya. Dia kata satu toke Cina nak bagi lembu hadiah. Dia tu tak boleh buat korban lah, bukan Muslim, tapi dia bagi kat kita, boleh lah. Dia bagi sebagai hadiah. Kita nak kena tanya duit apa dia beli lembu. Kalau kita nak kena tanya duit apa dia beli tu, tak ada kerja lain kita duk tanya tu. Tambah tuan-tuan yang hidup dalam komuniti bukan Islam, lebih ramai daripada Islam, jenuh tanya. Toke ni beli cok pisang duit apa? Ni toke bayak ni duit apa? Itu urusan dia. Tapi boleh tak apa kebaikan dia itu menghalalkan, menyucikan kejahatan dia? Tak. Sebab itu Dr. Yusuf Ibnul Jauzi kata, Yusuf Al-Qaradawi juga sebut benda yang sama. Dia kata kalau satu orang pergi dengan mal syubhah, apatah lagi mal yang haram, tak ada nilai di sisi Allah. Hadirin mukminin. Baik. Saya tak mau contoh banyaklah, tuan-tuan boleh lagi dapat kan. Kemudian dia kata yang lebih berat, yang lebih teruk, yang lebih bahaya, ramai orang yang pergi haji kerana apa dia tuan-tuan? Dia sebut ni dia sebut ni tahun bila 700 600 Hijrah yang lepas. Tahu dia sebut apa? Dia kata masa dia ni bukan zaman lah ni, zaman 600 700 Hijrah. Tahu dia kata apa? Dia kata ramai orang yang pergi haji ni untuk mendapat gelaran Al-Hajj. Haji. Wih, balik Mebai faham tak? Mebai orang tak pergi haji. Dan dia balik mai. Bamat. Buat tak dengar. Bamat. Buat tak dengar. Kita pun kata awak tak dengar. Oh, lupa. Baru balik. Haji mat. Ya, Pak Abang. Saya tak jumpa haji, saya jarang jumpa. Jadi kalau datuk saya kerap tak jumpa. Kadang-kadang dia tak tahu di pasport, kadang-kadang dia tak tulis. Kita abang, kita panggil dan nama kan. Dia main abang. Dia kata saya datuk. Oh, minta maaf Tok Sri. Tak, saya datuk je. Tak apa, saya panggil Tok Sri. Kita tak tahu, minta maaf lah kan. Tapi ada orang tuan dia ambil tu. Jangan main-main tak, jangan main. Haji, boleh panggil tak haji? Saya duk belek tengok
Pandangan-pandangan ulama no problem. Dia hanya uruf. Tuan-tuan bisa dengar tak? Hadis diriwayatkan oleh Haji Abu Bakar. Tuan-tuan bisa dengar tak? Hadis diriwayatkan oleh Haji Abdullah bin Mas'ud. Sahabat pergi buat haji ya? Sahabat pergi buat haji ya? Pi ada tuan-tuan dengar? Diriwayatkan daripada Nabi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata tak dikenali di kalangan salaf. Duk panggil orang haji-haji ni. Sebahagian ulama dia agak kerah. Saya duk baca-baca tu, sebahagian ulama kerah. Dia kata tak dikenali pada zaman Nabi istilah ini. Ramai. Tak ada pula sahabat balik main Nabi panggil Haji Umar, Haji Osman. Tak ada. Tapi saya duk belek-belek pula. Jumpa hujung-hujung An-Nawawi umpamanya dia pun sebut apa? Uruf, no problem. Tempat tu dia perai panggil haji boleh. Sebab Quran pun panggil haji. Orang yang pergi buat haji ni Quran panggil aja'altumus siqayatal hajj. Boleh tak kita nak panggil? Boleh. Bagus tak? Bagus. Sebab itu gelaran yang baik. Betul tak? Haji, haji. Urus. Tapi problem yang disebut oleh Ibn Jauzi bukan istilah orang panggil tu, bukan isu orang panggil haji tu. Pasal kalau kita nak panggil haji, semua kita kena panggil. Rukun Islam ada berapa? Haji saja ke? Ada 5. Orang mengucap, orang semayang. Orang semayang kita panggil apa? Tuan-tuan duk panggil apa? Orang pergi haji panggil haji al-hajj, orang yang buat haji. Orang semayang tak panggil? Punya saya mayang marik tadi. Tuan-tuan panggil apa? Panggil ustaz tak? Ustaz musalli, ustaz yang semayang. Saya pun kena panggil tuan-tuan lepas ni macam hikam. Musalli hikam, ya musalli hikam. Dia tu musalli apa dia tu? Orang yang semayang. Lepas tu tanya pula dia bayar zakat. Saya kena panggil lagi musalli muzakki. Awak yang panjang nama dia hikam ya, tapi musalli tu pasal dia semayang, muzakki tu pasal dia haji. Lepas tu puasa orang yang puasa dia panggil saim. Musalli, muzakki, saim. Haji pi dah? Haji dah, umrah pi dah. Mu'tamir. Tu dia nak sampai ke nama jenuh. Awak yang kita tak panggil hok tu. Hok tu pun rukun. Orang putih kata not a big deal lah. Panggil pun tak apa, tak panggil pun tak apa. Yang problemnya, yang tipu daya iblisnya, yang merosakkan haji tu apa dia? Apabila orang yang pergi itu menganggap kena panggil, dia seronok dipanggil dan dia berharap orang panggil dan dia duk tunggu-tunggu orang panggil. Yang tu problem. Orang buat banner, tulis nama dia. Dia kata pi buat lain. Awak HJ tak ada. Haji tak ada. Apa ni? Sedangkan haji ni walillahi 'alan nasi hajjul bait. Buat haji ni kerana Allah. Ibadat ini mesti ikhlas. Sebab itu kita bila pergi umrah, pergi haji, kita semayang, kita elakkan daripada perkara-perkara yang boleh membuka apa? Lubang-lubang jalan-jalan untuk kita riak. Ini tuan-tuan tengoklah. Pergi apa? Kaabah. Bukan semua, pasal ini soal hati, bicara hati. Jadi kita tak tahu, tapi tuan-tuan kita elakkanlah. Macam tuan-tuan sebelum bagi salam, tuan-tuan pegang telefon. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi dan maghrib. Tuan-tuan buat kerja tu? Tak buat. Tuan-tuan nak melontar, tengok saat aku nak melontar ni. Kita tak buat. Salaf, sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama zaman salaf, zaman tabi'in, kurun yang mufadalah, kurun yang terbaik, the best generation. Depa ni cukup nak sembunyi. Mai zaman kita, zaman fitnah, cukup nak buka. Tak dan sampai Mekah lagi. Dah road to Mecca. Tak payah dua abang lah. Pi balik sengap sudah. Bukan kami yang nak bagi mabrur tu, Allah nak bagi. Dia kata, mana tahu niat saya? Kita tak tahu niat orang, tapi Tuhan suruh kita tutup.
Tidak, tak ada hadis bagi tangan kanan, tangan kiri, tak. Tak, ini bukan tangan kiri, ini kaki orang pun tahu. So tuan-tuan, nasihat untuk saya, tak payah. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit tu bagi saya apa? Pasal bila kita tunjuk, kita boleh motivasi orang. Tapi sampai status 75 gambar, oh, tu bukan motivasi ya. Kita yang nak tekan pun motivasi. Hadirin mukminin. Itu dia sebut. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata ada juga orang yang pergi haji, ni saya ringkaskan. Ada juga orang yang pergi haji mencampur adukkan hajinya dengan maksiat dan dosa. Ada. Yang pergi haji itu dengan dia buat campur aduk dengan maksiat, dengan dosa. Kalau dia bawa contoh ni banyaklah. Ada juga orang yang pergi haji dalam keadaan di tengah perjalanan mengabaikan salat. Kemudian dia menghadap ke Kaabah dengan penuh hati yang kotor, penuh hati yang berdosa. Artinya apa? Haji tadi tak menyucikan jiwa dia. Dia kata lagi, ada orang yang pergi buat haji, dalam masa yang sama dia boleh menipu timbangan, dia boleh menipu sukatan, boleh pukul orang, boleh ambil ayam orang, boleh buat naya dekat orang. Dia sebut. Artinya apa? Haji itu tak ada apa manfaat. Pasal itu saya heran. Tuan-tuan heran tak? Saya heran. Tuan-tuan heran tak? Apa dia ustaz yang duk sebut 3-4 kali heran? Satu orang lepas sembahyang boleh pergi tampak kepala orang. Apa ni? Kalau dia keluar daripada kelab malam, dia keluar daripada disko, dia tampak orang, tumbuk orang, kita tak heran. Pasal kita kata, oh mabuk ni. Viral, bergaduh di kedai makan. Tuan-tuan tengok video tu, viral bergaduh di kedai makan. Tengok-tengok atas meja makan ada botol arak. Lepas tu tengok bukan Islam, oh ni pa ni mabuk ni. Tapi ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kita tak faham tau. Masalah kita tak faham. Tuan-tuan, apa makna salam? Salam apa makna? Tuan-tuan duk kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mendoakan kamu yang berada di sebelah kanan saya, Allah memberikan kesejahteraan kepada kamu. Sahabat ni berebut nak duduk belah kanan, Pasal apa depa berebut nak duduk belah kanan? Pasal depa nak dapat first doa Nabi. Pasal Nabi beralih belah mana dulu? Nabi akan pusing belah mana dulu kan? Kanan dulu. Jadi kalau kita duduk belah kiri, kita jatuh nombor 2. Aku tak mahu, aku nak ambil nombor 1, doa Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku dulu dapat. Tuan-tuan boleh bayang, kita tadi doa dekat dia, Allah, saya minta Allah bagi sejahtera pada kamu, saya minta Allah Ta'ala bagi selamat pada kamu. Apang, hang kenal sekali dengan aku. Apa ni? Ini menunjukkan masyarakat kita sakit. Apa yang dipelajari dalam kuliah-kuliah maghrib? Sebahagian penceramah mengajar manusia untuk samseng. Jadi lahirlah anak-anak murid yang gangster, yang duk kira nak tampak orang. Penceramah pun kalau ceramah kira nak bakar seorang mangkit, tampak lah. Tak ada kesantunan. Kehnya apa? Tak tengok muka. Masya Allah. Kita bukan baru lepas main judi. Orang lepas main judi dia baru bergaduh. So walaupun kita kata ini benda besar tuan-tuan. Akhlak orang semayang, santun orang semayang, tertib orang semayang, roh orang semayang. Orang semayang takkan perangai macam ni. Dulu sebelum tampak apa? Apa? Terpijak tangan ke terpijak apa tu? Hadirin mukminin. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan pergi haji. Saya ada ahli keluarga yang pergi jadi petugas haji ni berpuluh kali ya. Saya kata syok. Saya tanya dia, syok ke jadi petugas haji ni? Dah berpuluh kali dah dia dapat peluang pergi buat haji, dia tabung haji. Dia kata, kalau tak sabar ni, tumbuk orang. Pasal orang ni tuan-tuan, Masya Allah, dia rasa macam tak ada balancing tau. Dalam keadaan awak menadah tangan, bila awak keluar maki orang, lepas tu beratuk bilik ayak, kadang-kadang potong lain orang. Kita tu Tuhan nak ajak tertib, tarbiyah, kesan daripada haji.
Sabar. Tapi kalau tak ada, awak hanya pi melancong, ya. Awak hanya pi untuk memenuhi kuota 19,000 tu lah. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Jadi saya nak tambah sikit. Panjang lagi dia sebut sikit. Saya nak, antara benda yang saya nak kongsi, satu, ada kisah Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak, dia wafat 181. Pernah dalam satu perjalanan dia nak pergi buat haji. Pendekkan cerita, dalam perjalanan dia nak pergi buat haji tu, dia jumpa satu budak makan burung yang dah mati. Cerita ni popular, masyhur. Dia panggil budak tu, dia on the way nak pergi. Dia kata, "Pesepa makan bangkai burung, benda kotong." Dia kata, "Kami tak ada duit nak makan." Yang ni yang dia sebut tadi ni. Saya nak cerita, apa yang saya nak sampak ni, apa yang nak kuatkan hujah kita kata tadi ni. Abdullah Ibn Mubarak kata apa? Panggil pembantu dia, depa nak pergi haji. Ada banyak mana duit? Ada banyak mana duit? Pembantu dia bagi tahu lah some amount. Dia tak ambil sikit untuk kita balik, yang lebih tu bagi kat budak ni. Lepas tu kita nak pergi haji je lah, cancel. Kita tolong budak ni, tahun depan kita pergi. Pasal apa dia buat tindakan tu? Pasal dia bukan sahaja abid, dia alim. Dia tahu aulawiyat. Kita, tuan-tuan, ini yang kita sebut. Tapi saya tak kata semua. Saya disclaimer awal-awal, saya tak kata semua. Ada orang dia pergi at the same time, pada masa yang kita, dia tolong juga. Dia kata, "Ni ustaz, saya nak pergi umrah tahun depan, atau umrah bulan depan, ni saya bagi 10,000 ni, pergi tolong orang susah." Okey. Seimbang. Hadirin mukminin, pasal tu bagi saya kita kena letak keutamaan. Ada kadang-kadang kita dengar adik-beradik kita tak boleh pergi mengaji, tak ada duit, cancel dulu, bagi kat dia. Itu yang lebih besar. Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Pergi haji, tawaf, sa'i untuk kita. Benefit dia untuk kita. Tapi kita bagi kat kawan tu, dia pergi mengaji, dia dapat kerja, keluarga dia, kawan-kawan dia, semua dapat manfaat. Mana lebih besar? Tapi masalah besar manusia apabila dia mengukur ibadat itu berdasarkan kepuasan diri. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita buat ibadat, kita rasa tak ada roh. Pasal apa tak ada roh? Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Dia puas. Tahu? Tapi kita yang bayang tepi dia 3 kali Alham, tak ada baca lagi. Terganggu. Ada orang buat ibadat, dia rasa dia satisfy. Orang putih kata dia satisfy, dia puas hati. Orang lain hang lantak, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yang kawan tu duk masbuk, Alhamdulillah, Subhanallah. Dia pun tersubhanallah. Pasal dia tak boleh fokus. Pasal itu bila pergi buat tuan-tuan haji ni, oh Masya Allah, umrah ke apa, tawaf, apa ni, apa ni. Yang daripada Kuala Nerang, duk bercakap elok-elok Kuala Nerang, bila pergi sa'i, dia jadi Pakistan. Dia tanya pasal apa? Pasal apa dia jadi Pakistan? No. Dia kata saya tak ketahuan nak zikir apa, saya ikut dia apa. Hingap sampai orang tak boleh nak. Masuk. Tuan-tuan, kita bagi laluan pada azan. Kita belum habis je nak. Tunggu sikit insya-Allah.
Hadirin mukminin. Pasal tu tuan-tuan, saya sebut sikit ringkas. Bila kita pergi haji, iaitu kita salat, agama ajak kita apa? Ibadat ni mesti ra'i orang. Ra'i orang dalam arti kata bila kita buat ibadat, kita mesti faham dia bukan untuk kepuasan diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan pergi umrah ke haji, tuan-tuan tawaf, tuan-tuan tengok. Sebahagian jamaah dia bukan kira orang. You boleh doa, macam mana Tuhan nak kabulkan doa you? Macam mana Tuhan nak terima doa awak dalam keadaan awak menyusahkan orang? Benda basic ya tuan-tuan. Habis kita tawaf, memang kita sunnah salat di belakang makam Ibrahim. Ni saya duk perhati, ni tak tahu pasal apa. Pasal apa mereka buat? Alhamdulillah jemaah Malaysia tak ada lah. Mungkin kerana mereka dapat ilmu, pengetahuan. Ni jemaah yang bukan Malaysia. So kita nak sentuh benda ni, pasal benda ni dia relate. Haji ni bukan semata-mata you pergi melontak. Dia ada falsafah haji. Dia ada maksud Tuhan suruh pergi buat haji tu. Pasal tu kalau orang pergi buat haji, balik duk sombong, balik duk bongkak, balik duk takabur, balik duk belagak, balik duk action, haji awak tak ada makna. Pasal apa? Pasal tak baca pasal apa Tuhan suruh duduk dalam keadaan yang sama. Kita bukan tak tahu orang yang pergi umrah, pergi haji, ada orang pangkat-pangkat besar, spender pun tak pakai. Bukan kita nampak tapi kita tahu tak boleh pakai. Mereka boleh pakai ustaz pasal mereka VIP. Tak, VIP ke tak VIP ke, dua kain tu yang boleh pakai. Tuan-tuan boleh nampak kadang-kadang kita boleh, ui, dia ni Tan Sri mana ni, dia dulu duk kenal ni dalam TV. Tengok-tengok duk sebelah. Tuhan nak ajak benda tu. Tapi masalah yang paling besar, Ibnul Jauzi kata, ramai orang pergi haji tidak belajar apa-apa daripada haji. Dia balik dalam keadaan dia tak dapat apa-apa kesan. Kita main sembahyang, Tuhan ajak apa? Tertib. Bila kita keluar sembahyang, kita jadi orang tertib lah. Saya nak cerita sikit. Orang pergi buat umrah, tuan-tuan bisa pergi haji samalah. Quran kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambil belakang makam Ibrahim salat 2 rakaat. Tapi hang gunalah sense. Apa? Sensitivity tu. Janganlah pergi pacak dalam kawasan tawaf tu. Pergi belakang. Ini dia nak pergi pacak betul-betul dekat makam Ibrahim, tempat orang duk pusing tu. Bila dia pergi pacak, tuan-tuan boleh bayang, dia pergi duk semayang, dia pergi rokok, orang mai tolak pergi dia terpusing tu. Dia berkerah juga, dia nak semayang tu. Dia puh. Dia kata aku buat apa yang Quran suruh.
Berapa ramai jam jatuh susah pasal apa? Kita pun kadang-kadang geram dapat puasa lalu sigung sikit kena dia. Geram. Dia buat kerah. Itu satu benda yang salah. Satu benda yang tak betul. Sebab itu kita tegur banyak kali. Dan tuan-tuan tengok video masih ada lagi. Tapi bukan jemaah kita lah. Lontak tu. Tengok gaya lontak. Pagi. Pasal dia duk bayang iblis. Dia duk bayang setan. Di depan dia tu Pakistan. Kena paling. Bukan kata batu ya. Kasut. Payung. Dia kata tak padan iblis dengan batu ni. Sedangkan agama ajak kan Ibn Abbas kutip batu kat Nabi. Nabi kata batu ni ya, jangan melampau. Tapi kalau tuan-tuan bayang kalau iblis betul, kalau kita bayang iblis betul, kita tak balik dengan batu tu. Korang-korang batal. Tak kena. Tapi agama, pasal tu kita kata agama bukan akal. Agama you tak boleh nilai berdasarkan akal. Okey, iblis duk tang tu. Kita lontak ni lontak iblis. So kalau kita lontak iblis pada pandangan akalnya tak padan dengan kecil-kecil ni, kita kena bubuh besar. Yes, akal akan ukur lagu tu. Agama kata tak. Situ kita tak beragama ikut nafsu. Ni benda besar tuan-tuan. Haji ajak kita. Hadirin mukminin. Kemudian dia kata apa lagi? Saya sebut apa yang dia kata. Dia kata ada orang ni dia syok. Bila orang boleh tanya dia. Pasal itu yang ada pergi buat umrah berkali-kali. Saya tak mau bincang panjang tajuk dia. Tapi saya nak habaq tuan-tuan. Yang sunnahnya, saya nak habaq yang sunnah. Saya tak mau panjang. Saya tahu panjang ulama bahas. Tapi saya nak sebut. Nabi duduk di Mekah berbelah-belah hari. Nabi tak buat umrah banyak kali. Nabi buat tawaf sunat banyak kali. Yang sunnahnya, yang afdalnya tawaf sunat, bukan umrah berkali-kali. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Kalau di Malaysia ada Liga Super, di Mekah ada Liga Umrah. Dia berduduk ramai-ramai di kantin. Hang berapa dah? Itu 5. Hang berapa dah? 6. Tak jadi. Tang ni kena pergi. Sehari boleh pergi 3 kali. Sampai tak tahu nak cukup tang mana. Tanya kita, ustaz tak ada tempat dah nak cukup, nak buat macam mana? Tu dia. Tuan-tuan nampak tak? Kepuasan. Lepas tu ditambah pula dengan hadis palsu. 7 kali umrah. 7 kali umrah. 1 kali haji tak tahu main mana. Nabi tak kata. Tapi dia pulun hak palsu tu. Kita kata Syekh pi tawaf sunat. Dia kata takkan tawaf sunat. Tawaf sunat, tawaf saja. Yang ni tawaf dengan sa'i. Mana lagi bagus? Pakai hang jahanam ke mah. Tapi bila kita cakap macam tu, depa marah. Depa kata tak bagi orang beramal. Depa kata depa ni balok liat, depa ni pemalas. Kita bukan pemalas. Kita berhenti di mana Nabi berhenti. Kita bergerak di mana Nabi bergerak. Kita buat macam mana Nabi buat. Kalau you kata Nabi malas, kalau kata kita cara kita malas, Nabi malas ha. Hadirin mukminin, pasal itu kata Ibnul Jauzi, dia kata apa? Sedih dia kata. Saya baca sikit dia kata waqad labbasa iblisu ala qaumi minhum fabtada'u fil manasik. Dia kata yang lebih dia kata waqad sesungguhnya labbasa iblisu telah menipu iblis ala qaumi minhum kepada orang yang buat haji ni apa dia? Fabtada'u, dia pergi bid'ah. Dia kata tuan-tuan tak ada sampai lagi bid'ah dah. Apa dia bid'ah? Bukan azan saja. Nabi pergi Mekah. Kalau Nabi tak pergi, kita boleh reka lah. Tapi Nabi pergi. Dia ada satu, dia panggil upacara bawa turun. Dengan upacara bawa naik. Yang tidak tekong, buat upacara bawa turun. Siapa nak bawa turun hang? Tak, aku turun ke diri. Ada dia punya tata cara, adat istiadat, protokol nak bawa turun. Daripada rumah turun macam mana. Dia nanti pesan jangan duk tengok belakang, nanti pergi tak balik. Ni kita nak pergi haji, dia tak boleh ajak khurafat lagi ni. Kawan tu pun straight lah. Ada juga yang ajak di Mekah ni, ajak di Mekah apa dia? Dia kata nanti nak tawaf wida, bila berjalan keluar, jangan duk berjalan bagi belakang. Tuan-tuan bisa pergi menghadap raja.
Kalau menghadap raja, tuan-tuan nak turun tu, tuan-tuan tak boleh pusing belakang. Tuan-tuan kena berjalan betul. Ada jemaah dia pusing. Kita kata pasal apa ni makcik duk jalan lu ni jatuh tuan-tuan. Yang jalan kod depan pun tuan-tuan. Ni makcik duk jalan reverse pasal apa? Dia kata rakan sebilik. Patua rakan sebilik kata jangan duk bagi belakang. Sat lagi kita tak mai dah. Memang saya ingat makcik jalan ni memang tak mai dah. Apa punya fikir agama apa ni? Itu belum lagi dengan suana. Dia sampai di Arafah, Arafah ni Tuhan punya nak ampun dosa ni. Dia pergi khabat Jabal Rahmah. Jabal Nabi Adam jumpa Hawa. Dia kata betul ke ustaz? Dia ramai orang tanya betul ke Adam jumpa Hawa tadi? Saya duk habaq banyak kali dah aja. Masa depa jumpa saya tak beranak lagi. Mana saya nak tahu aja. Dak depa duk kata depa jumpa tadi. Saya tak tahu. Cuma Nabi wukuf di situ. Nabi kata waqaftu ha huna, aku wukuf di sini. Tapi Nabi tak khabat naik. Kita khabat naik. Depa buat apa? Bukan khabat saja. Yang tadi berjalan tak larat, memang tani dia cedah naik. Roslan. Ustaz di kampung abang bila naik atas Jabal Rahmah seru nama ahli keluarga, nanti ten depan nama naik dalam list tabung haji. Bisa dengar apa ni? Nak buat siru apa ni? Siapa ajak ni? Yang ajak ni mesti Tok Lebay ni. Pasal apa? Takkanlah Tok Hajah ni nak buat kalau tak ada petua. Bukan fatwa, petua. Itu belum yang tulis lagi. Dia pun tulis. Bukan tulis di batu tu je, tulis di Kaabah, tulis apa semua. Tulis apa ni? Tulis nama anak cucu, kok depa boleh mai tahun depan. Tuan-tuan, apa ni? Kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Dalam talbiyah kita membesarkan Allah, dalam talbiyah kita membersihkan Allah daripada sekutu. Tapi kita buat khurafat. Pasal itu dia kata, yang ni jaga. Okey hadirin mukminin, itu beberapa perkara yang boleh kita sebut. Walaupun tajuknya khusus kepada haji, tapi barangkali saya ingat tuan-tuan boleh relate dan tuan-tuan boleh kaitkan dalam segala step ibadat-ibadat yang lain. Cuma kita bila kita buat satu ibadat, kita jangan sangka kata kita akan selamat dari talbis iblis. Saya sebenarnya ready untuk 2 poin. Satu poin lagi iaitu tipu daya iblis dalam tawakal. Ini cantik juga kerana kita baru habis Covid kan. Ada orang kata pasal apa takut Covid, tak takut Allah Taala kan. Dia kata Covid ni makhluk Allah, patut tak takut pada Allah lebih kan. Banyaklah soal-soal syubhat tentang tawakal. Kan? Dia kata kalau sakit Allah Taala lah semua. Pasal apa kita nak pergi berubat ni semua Yahudi. Jadi yang ni pun sepatutnya kita jawab. Kerana Ibnu Jauzi dia apa? Cantik tuan-tuan. Dia kaitkan tahu. Saya baca sikit. Ini untuk bulan depan lah kalau kita ada kesempatan. Tengok dia kata talbis iblis kepada manusia dalam bab tawakal. Ramai orang kena tipu dengan iblis isu tawakal. Contoh dia kata apa? Dia kata qala rajulun li Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Tengok. Dia kata ni permulaan mukadimah intro supaya tuan-tuan mai bulan depan. Kan intro. Bila habis satu episod dia akan bagi intro lah kan. Intro cantik. Satu orang kata dekat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkal. Dia kata kat Imam Ahmad, uridu an akhruja. Aku nak pergi Mekah ni. Dia kata kat Imam Ahmad. Ala tawakkul, dengan tawakal. Apa maksud dia? Min ghairi zat. Tengok, dia kata kat Imam Ahmad, tengok aku tawakal kat Allah Taala. Aku tak bawa apa. Min ghairi zat. Zat ni bekal lah. Tak bawa baju, tak bawa duit, tak bawa makan. Tengok, ini tawakal. Imam Ahmad kata, hampir cari bekal. Imam Ahmad pun mungkin malas nak layan. Hampir cari bekal, hampir cari buat preparation, hampir yang tu tawakal. Nabi jumpa satu badui bawa unta. Nabi kata apa? Tambat unta, tawakal.
Tambat unta tawakal. Saya ingat kita tak payah bahas lah 3-4 jam buang karan ya. Ambil hadis tu, tambat unta tawakal. Tu kata-kata Nabi. Tuan-tuan duk percaya Tok Bomo pasal apa? Tuan-tuan duk percaya Tok Dukun pasal apa? Tuan-tuan duk percaya yang geng-geng tak ketahuan. Nabi kata ikat unta tawakal. Very clear, simple, jamek manik, singkat tapi padat. Ikat unta tawakal. Nampak? Nak ikat unta kena cari tali. Nak ikat unta kena cari tali. Usaha pi cari tali tu nama dia ikhtiar. Lepas kita ikat tu, yang tu tawakal. Hadirin mukminin, yang ni next kuliah bulan depan. Kalau tak ada apa-apa berlaku pada saya ataupun tuan-tuan, kita jumpa dengan izin Allah Ta'ala. Ambil tajuk ni elok-elok tuan-tuan. Buat muhasabah sama ada yang bakal balik atau yang bakal bertolak pi. Mudah-mudahan kita tidak ditipu oleh iblis. Iblis bukan sahaja ada di sini. Tuan-tuan jangan ingat iblis ada di padang kota ya. Iblis juga ada di padang Arafah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.